warahmatullahi. Alhamdulillah. So, kita berjumpa di sesi yang kedua hari ini. So, insyaAllah dalam meneruskan pembelajaran belajar bahasa Arab. So, minggu lepas, minggu sebelum ni, kita ada belajar pasal isim, fi'il dan huruf. Ingat lagi, Ustaz? Ya, Alhamdulillah ingat lagi. Okay, kita ulang sikit pasal isim, fi'il dan huruf. Okey. Okay. Yang pertama isim, kita ada alif lam, kita ada Tanwin. tanwin. Okay. So, Okey. kalau ada alif lam, tak boleh ada tanwin. Kalau katakan ada tanwin, kita tak boleh ada alif lam lah. Ya. Okay. Dan yang kedua, kita ada fa'il, iaitu kata kerja. Kata kerja terbagi pada 3, iaitu fa'il madhi, iaitu past tense, fa'il mudhari', present tense, dan fa'il amar, kata arahan atau kata kerja arahan. Okay. Dan kemudian kita ada harf ataupun huruf, yang ini ialah huruf-huruf yang menyempurnakan ayat ataupun kita boleh kata macam kata sendi pun boleh juga. Ya. Okey, jadi kita dah bincang sampai muka surat 5, muka surat 6 Ustaz buat dah? Dah buat dah, insyaAllah. Buat dah? Okey, so boleh bincang jawapan. Okey, Ustaz baca nombor 1. Okey, nombor 1 jawapan dia fi. Dia baca satu ayat penuh tu. Okey. Al-malabisu fi al-khazanati. Mana al-malabisu ni pakaian, betul? Okey. Al-khazanati ni kabinet. Okey, good. Okey. Mana dia jawapannya fi lah. Okey, jawapan dia fi, betul. Hmm. Okey, nombor 2. Okay. Yang kedua atiflah tu. Ya, betul. Atiflah tu. Okey, dia budak kecil. Betul. So, ya, betul. Dia budak kecil, dia perempuan. Perempuan. Ya, okey. Okey, ar-risalah. Okay, Risalah risalah. ni, dia ni boleh penulisan pun boleh masuk kan? Penulisan risalah. Dia sebenarnya ialah surat. 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 Dalam bahasa Arab dia memang surat. Oh, dalam surat lah. Okey. Okey, jawapan dia jawapan dia taktubu. Ya, Menulis. betul. Taktubu, Taktubu. menulis. Okey. Okey, yang kedua yarji'una ni mereka kembali Okey. ila ke qaryatihim, maknanya kampung mereka. Betul. Okey, jawapan dia at-tulabu, mana pelajar. At-tullabu. At-tulabu, pelajar. Betul? Betul. Okey, yang seterusnya Zakaria arus makli. Maknanya Zakaria arus ni menasi, makli ni goreng, nasi goreng lah. Okey. Jawapannya akala. Okey, bagus. Alhamdulillah. Okey. Okey, nombor 5. Ahmadu wa Khadijah yahsulani hadiah. Al-mudir ni maksudnya Ahmad dan Khadijah yahsulani maksudnya menghasilkan. Betul? Yahsulani kat sini maksud dia menerima. Oh, bukan Terima. menghasilkan. Tak. Dia kalau menghasilkan sama ke dia punya Sama juga fa'il dia tu. Hasala juga. Maksudnya beza dengan ayat lah. Beza dalam ayat dan konteks. Ya, hadiah dan maknanya jawapan dia min lah, dari. Ya, min. Betul? Betul. Alhamdulillah. Okey, sanam poliku
Sanan toliku. Sanan toliku ni yang mana berlepas. Ila ke bi ta'irah. Maknanya bi ni dengan kapal terbang. Jawapan dia Singapura. Singapura. Sanan Betul? taliqu. Betul? Sanan toliku ni dia mendarat pun boleh guna kan? Mendarat. Dia sanan taliqu kami akan bertolak. Kita guna kata tolak, bertolak tu. Betul lah. Oh, bukan berlepas. Berlepas pun boleh, bertolak tapi lebih pada bertolak lah. Percaya ayat lah kan, bertolak. Ya. Sanan toliku Singapura. Singapura lah, Singapura kan. Singapura. Betul. Betul jawapan Betul Ustaz. Alhamdulillah. Mana semua okey tu. Saya tunjuk jawapan. Fi satu Tolif akala min Singapura. Ya. Okey. Okay. So ni jawapan dia. Fi taktubu tulab. Ini okey awak nampak. Okey. Okey, betul, alhamdulillah. Okey, betul. Majan risalah ni daripada tulis ni apa maksudnya buku. Ni Risalah surat. 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 Surat sebenarnya. Okey. Surat insyaAllah. Okey, alhamdulillah. Okey, so kita masuk ke pelajaran baru iaitu mufrad, musanna dan jamak. Okey. Ada gitu. Okey. Yang pelajaran kedua kan? Ada selesai ni tu, bab kedua tu ataupun pelajaran kedua. Okey. Kita masuk ke sebelum tu dalam gambar tu ada hayya naqra. Okey, aja nak keluar. Tapi yang Ustaz punya slide dah keluar. Itulah. Dia sekejap. Pening sikit. Okey. Okey dah. Hayya ni maksud dia jom. Ini Okey. hayya ni jom, naqra ni kita membaca. Hayya naqra. So kalau Arab kata hayya, inilah dia punya apa tu Mana tulisan dia tu ejaan. Hayya, hayya. Ni. benda jom-jom lah. Jom. Hayya naqra. Naqra ni Kita membaca. Membaca. Kita membaca. InsyaAllah. Okey. Okay. So so hari ni kita akan membahaskan ataupun membincangkan tentang nombor ataupun bilangan dalam perkataan. Maksud dia perkataan tu sama ada dia boleh jadi satu, dua ataupun banyak. Jadi benda ni berlaku dalam isim, dia tak berlaku dalam fa'il ataupun huruf. Sebab fa'il nanti kita tengoklah perubahan kalau dia jadi dua ke, tiga ke, jamak ke, macam mana. Dia ada formula lain pula.
Tapi ini yang termasuk dalam isim. Okay, yang pertama kita ada mufrad. Cuba Ustaz sebut mufrad. Mufrad, Okay, lepas tu kita ada musanna musanna, ke jamak. jamak. Okay. Jadi mufrad tu yang saya tulis kat bawah tu ialah satu, dia ialah seorang ataupun satu benda kita panggil sebagai mufrad. Okey. Lepas tu kita ada musanna iaitu dua dan Ya, jamak lebih pada dua, maksudnya tiga dan banyak-banyak. dan Okey. ramai lah, ramai dan banyak. Hmm. Okay. So kita tengok macam mana nak pastikan ataupun nak tentukan mufrad ke musanna ke jamak. Okay, yang pertama mufrad dia tak ada tanda dia. Dia datang kataan tu. Contoh mudarrisun, seorang guru lelaki, mudarrisun. Kemudian bila kita nak tukar ke musanna, kita tambah alif nun. Jadi dia akan Musanna, jadi mudarrisani. 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 Mana dia kena tambah alif dengan alif nun. Alif nun. Selepas sin tu dia akan tambah alif nun. So bila dia tambah alif nun ni, tu maksud dia dua orang lah. Okey. Dan kemudian kalau dia ramai, kita tambah waw nun. Kita buang alif nun, kita tambah pula waw nun, dia jadi mudarrisuna. Mudarrisuna. Mana Mudarrisuna. kalau dua alif nun, kalau ramai waw nun. Ya betul. Okey. Okay, ni untuk lelaki. Sama juga dengan mukmin, seorang mukminah, mukmin. Kalau dua orang, mukminani. Dan jamak kita guna mukminuna. Okey. Faham. So, Mana dalam formula Quran, dia, jelah formula dia alif nun dengan waw nun lah formula ya dia. betul. So kalau dalam Quran, qad aflahal mu'minun. Jadi kat sini Allah menggunakan waw nun. Ya. Okey, faham. Okay, boleh? Setakat ni? Alhamdulillah boleh faham. Okay. Yang ni untuk lelaki dan perempuan pun, perempuan dia beza sikit. Okay. Contoh muwazzafah, muwazzafatun ni ialah seorang pegawai perempuan. Bila kita nak ubah ke dua orang, kita masih tambah alif nun, muwazzafatani, tambah lagi. Tapi bila dia ramai, dia akan jadi muwazzafatun. Alif dan ta ni apa tu, ta buka, bukan ta marbutah ataupun ta tutup. Beza antara lelaki dan perempuan antara dia lah yang ramai tu alif dengan ta. Ya betul. Ya. Okay, kat sini muwazzafatun, muwazzafatani dan muwazzafatun. Ya. Kemudian kita tengok contoh lain, talibatun, seorang pelajar perempuan. Kalau dua orang, talibatani. Dan kalau ramai, dia akan jadi talibat. Talibatun. 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 Jadi dia akan tambah alif ta kat sini. Okey. Okay. Dipahami. Kemudian, yang terakhir ni, yang ni complicated sikit. Okay. Okay, tak apa, kita try. Sebuah buku kita panggil kitabun. Kalau dua buah buku kita panggil kitabani, masih tambah alif lam. Tapi disebabkan Arab dia tak ada setengah benda tu dia tak pakai pertambahan waw nun ataupun alif nun, dia ada jamak sendiri. Jadi kitab ni dia akan menjadi kutub. Kutub banyak. Kutub tu buku banyak, buku-buku yang banyak. Maknanya bukan semua ayat ni ada ayat-ayat tertentu yang menggunakan macam ni lah kaedah ada ya.
Betul. Bukan semua perkataan menggunakan waw nun ataupun alif ta. Ada yang setengah tu macam terlari sikit daripada kaedah. Okey. Tapi bila kita belajar banyak-banyak, nanti insya-Allah kita dapat Mana kita alhamdulillah dapat. ya. Mana kita akan jumpa lah, aku faham lah. Akan jumpa. Lepas tu ni kitab dan kita ada kursi. Kursi pun dalam bahasa Arab kita panggil kursi juga. Kursi yun. Kalau dua kursi yani dan jamak dia kita panggil sebagai karasi. Karasiyun. Ya. Jadi yang tadi yang saya ceritakan tadi, so lelaki seorang, kalau dua kita tambah alif nun, kalau ramai kita tambah waw nun. Okey. Kalau waw nun ni kita panggil sebagai jamak muzakkar salim. Kalau kaedah tambah waw nun kita panggil jamak muzakkar salim. Jamak muzakkar salim. Jamak muzakkar salim. Apa maksud jamak muzakkar salim? Jamak muzakkar salim tu ialah pertambahan waw nun tu. Oh, pertambahan dengan waw nun tu. Waw nun maksud dia jamak muzakkar salim. Okey. Kemudian yang tadi kalau perempuan muwazzafatun, lepas tu kalau dua kita tambah alif nun muwazzafatani, dan yang ramai muwazzafatun, pertambahan alif ta kita panggil sebagai jamak muannas salim. Jamak muannas salim. Salim, okey. Jamak muannas salim. Dan kemudian yang tadi kitab, contoh kitabah ni kutub. Jadi kutub ini kita panggil sebagai jamak taksir. Jamak taksir ni jamak yang terpecah daripada kaedah tadi. Taksir tu maksud dia pecah. Terpecah lah. Terpecah. Okey, dia banyak pada benda lah. Banyak pada benda, orang pun ada juga tapi tak ramai. Orang pun ada tapi tak ramai. Tapi kebanyakan ialah benda lah. Ya. Okey. Okey, dia fahami. Okey. So kalau Ustaz faham, kita tengok ke contoh latihan. Sorry. Okay. Yang ni nota lagi. Yang ke surat seterusnya tu. Okay. Yang ni yang lebih detail sikit. Tak ingat kat pasal ni. Okay. Yang ni yang lebih detail sikit. Okay. Muallimun. Allah salah barik. Muallimun. Dia akan jadi muallimuna. Muallimun ni guru kan? Guru-guru lelaki. Penambahan waw nun ataupun ya nun. Okey, nanti bila Ustaz kita belajar banyak lagi, kita akan ada lagi penambahan ya nun. Selain pada waw nun, kita boleh tukar ke ya nun juga. Nanti bila dah atas-atas sikit, nanti insyaAllah kita akan masuk. Okey. Penambahan waw nun ataupun ya nun kepada mufrad. Jadilah muallimun. Dari muallimun dia akan jadi muallimuna. So yang ni kita panggil sebagai jamak muzakkar salim. Dia untuk manusia lelaki. Yang lelaki saja. Lelaki sahaja. Okay, muallimuna. Okey. Okay, kemudian kita ada perempuan, contoh najihatun, dia akan jadi najihat. Najihah ni orang yang berjaya perempuan. Yang berjaya. Okey. Orang yang berjaya perempuan. Najihatun najihat. Mu'minatun mu'minat. Dan kita ada contoh sayyaratun, dia akan jadi sayyarat. So jamak muannas salim ni ialah penambahan alif ta kepada mufrad untuk lelaki, untuk manusia perempuan ataupun selain pada manusia tapi dia perempuan. Ya. So najihat ialah orang yang berjaya, mukminah orang yang mukmin, sayyarah kereta. Okey. Yang ni yang terakhir sekali. Iaitu jamak taksir, jamak yang terpecah tadi. Maksud dia berubah bentuk mufrad sama ada pengurangan huruf ataupun penambahan huruf.
Contoh dia tadi, kitabun dia akan jadi kutubun, faslun, fusulun. Faslun ni kelas. Dia kelas. Kelas. Okay. Kelas. Kalau satu kelas kita panggil faslun, kalau dua faslani, kalau banyak kita panggil fusul. Okay. Lepas tu kita ada rajulun, rajulun seorang lelaki. Lelaki yang Rajulun, rajulani, rijalun. Dia tak pakai rajuluna. Dia panggil rijal. lelaki. Oh, lelaki. Lelaki-lelaki. Lepas tu contoh lain, imra'atun seorang perempuan. Imra'atan dua orang, tapi jamak dia terus langsung terpecah pada perkataan ni, Bisa. dia jadi nisa. Ini satu-satu perkataan yang memang pecah terus lah. Dia tak nampak bayang langsung. Dia tak ada jangan tu, tak ada. Tak nampak mim, ra, tak nampak langsung dia pecah. Setakat ni saya mengaji bahasa Arab, yang ni je perkataan yang terpecah langsung. Yang lain nampak sikit. Oh, yang mananya terpecah yang pertama kata inilah. Kata-kata ni. Okey. Alhamdulillah. Yang terakhir ialah syajaratun, jamak dia asjar. Jadi syajarah sebatang pokok, asjar banyak pokok, banyak batang pokok. Jadi benda ni berlaku untuk lelaki dan perempuan dan selain pada manusia juga. Okey. Okey. Jadi kita tengok tadribul awal, iaitu latihan pertama. Sannifil kalimatil atiyata ila mufradi wal muthanna wa jama' bi istikhdamil mu'jam. Okay. Itu latihan pertama. Sannif iaitu cuba asingkan perkataan-perkataan berikut ke mufrad, musanna, jamak menggunakan kamus. Kalau ada kamus boleh pakai kamus. Kalau tak ada, cuba try mengikut kaedah tadi. Waw nun, alif ta. Masukkan ke dalam kotak-kotak ni, mufrad, musanna, jamak. Okey. Maknanya kita kerja ni. Buat sekarang ke atau tunggu yang esok ke apa tu? Nak try sekarang? Bolehlah try sekarang. Sebab yang ni banyak juga latihan. Ataupun peringkat awal ni, yang ini untuk hari ni Ustaz bagi penerangan. Saya buat betul esok untuk check yang betul-betul. Ataupun macam mana? Boleh juga kalau nak macam tu. Saya boleh dapatkan dia punya makna punya terbaru kata lebih ni kan. Okey juga kan. Banyak juga perkataan. So kalau macam tu, so saya terang setakat tu. Okay, lepas tu yang Ustaz bagi penerangan dulu kerja-kerja yang perlu dibuat. Betul insyaAllah tu kita sebentangkan pada esok ke bila kan untuk jawapan dia punya ni, kerja ni. Okay. So kita tengok ke tadrib besar ni. Akmil jadual ati bimufrad atau musanna atau jamak. So lengkapkan jadual kat sini dengan mufrad, musanna atau jamak. So kat sini contoh nombor 1 dia dah bagi hatifani. Jadi mufrad dia cuba cari mufrad untuk hatifani dan jamak untuk hatifani. Okey, faham. Okay. Contoh Zahara. Lepas tu kalau dua kita panggil apa? Kalau jamak kita panggil apa? Okey, faham. Okey, yang ni yang kedua. Yang ketiga ialah at-tadrib salis ikhtar ijabah sahihah. Jadi perkataan yang digariskan itu dia ni mufrad ke musanna ke jamak. Jadi gariskan ataupun bulatkan lah. Kita nak asingkan ni. Kita asingkan. Contoh fataha at-talibu al-bab. Jadi al-bab ni dia mufrad ke musanna ke jamak? Gariskan sebenarnya. Okey. Yang gariskan tu sebenarnya ayat yang digariskan cuma pecahkan dia di mana kedudukan dia ya. perkataan tu.
contoh albab ni dia Okey, mutlak okey. jamak. Ha. Okey. Faham. Okay. Yang InsyaAllah. terakhir, rasanya terakhir kot. Okay, Ar-Rabi'. Yang ni ialah khas untuk jamak. Jadi cuba pecahkan mengikut jamak muzakkar salim, muannas salim dan jamak taksir. Ini semua Sama juga jamak. ni. Cuma asingkan jamak muzakkar salim, muannas salim dan jamak taksir. So yang tu kot last. Oh ada satu lagi last. Kita tadribul khamis. Cuba perkataan ni cuba cari jamak dia. Jamak dia ialah jamak taksir. Kesemua ni jamak dia jamak taksir. Tapi apakah jamak taksir dia tu? Oh, kita, okey, faham. Yang ni ada dalam kamus, insyaAllah. Jumpa lah. Core ribu tu kita jamak taksir apa jamak bunyi dia. Okey. Jamak taksir dia tu bunyi apa? Okay, so InsyaAllah. setakat rasanya Ustaz pun busy. Jadi nanti kita set balik untuk kita check jawapan. Lepas tu kita masuk ke tajuk seterusnya pula. Dia bukan masalah busy tu. Setiap saya nak tengok balik dia punya baru kita Boleh. baru lagi dapat jelas. Sebenarnya bila esok ni Ustaz check je mana baru kita ulas balik dia punya jawapan. Boleh. Ya, itu lagi lebih praktikal kan. Kalau sekarang ni dah jadi jaga serabut susah sikit. Okay. So Ustaz ingat balik kalau mufrad satu, musanna tambah alif nun. Kalau jamak muzakkar salim kita tambah waw nun. Kalau muannas salim alif ta. Kalau jamak taksir dia terpecah, dia tak ikut waw nun ataupun alif ta. Ya betul. Okay, saya akan berilah buat kerja ni. So nanti saya akan bagi link lah untuk video kita ni, insyaAllah boleh tengok balik. Macam boleh sikit untuk muka surat yang ke-11 tu. 11. Okey, bahawa tu dia punya maksud dulu. Yang ni? Hilang. Cumanya ini cuma nak pecahkan je kan? Nak pecahkan je. Asing saja kan? Okey. Asingkan dia sama ada dia mufrad ke, musanna ke jamak. Okey. Kalau nak cari maksud tu asal lambat sikit lah kan? Tak apa Ustaz. Kita buat slow-slow santai Ustaz. Boleh insyaAllah. Okey, macam untuk kuliah esok boleh? Esok hari Khamis, boleh insyaAllah. Adakah Ustaz ada nak balik, nak cuti ke apa ke? Oh tak. Esok asalnya boleh. Kalau time macam ni boleh lah. Pukul 10 tu okey sikit. Kira cuma nanti saya cuba buat dia punya kerja ni. Esok boleh kita bentangkan ni boleh kita bincang mana ni lah. InsyaAllah. Boleh sana? Okey. Kita tutup dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.